pada hari ini dalam fiqh al-ibadah zakat al-amwal. Okey, permulaan berapa zakat yang telah kita pelajari sebelum zakat amwal? Siapa masih ingat? Adakah sesiapa yang mengingatinya? Ada berapa zakat yang kita belajar sebelum tajuk zakat al-amwal? 2. Ada 2. Apa dia? Zakat fitrah. Dengan zakat umum. Okey, kalau buku muka surat 71 dalam muka surat buku teks kamu, muka surat 71. Okey, di dalam Ahdabul Ta'alam tu ada berapa tajuk ataupun jenis zakat amwal? Kamu ada buku teks kan? Balik kan? Ada. Okey. Kalau tidak pun dalam Google Classroom kita masih ada link PDF untuk buku teks. Okey, cuba tengok. Muka surat 71. Ada berapa jenis zakat harta yang disenaraikan? Lima saja. 5 yang besar. Okey. Yang di dalam Bayanul Masalah itu ada berapa? Lima juga. Okey. Maksudnya zakat yang 5 besar itu adalah zakat yang daripada dulu sampai sekarang masih ada, dan zakat yang 5 nama zakat kecil itu adalah kiranya muamalat terbarulah, zakat-zakat terbaru yang dinisbahkan kepada zakat-zakat lama. So, kita akan belajar semua jenis zakat ini insya-Allah dalam kelas ini dan kelas-kelas akan datang. Okey, zakat al-amwal. Mana zakat al-amwal? Apa itu zakat al-amwal? Okey, secara umumnya aksam pembahagian zakat amwal tadi macam yang kamu jawab tadi ada 5, iaitu yang pertama adalah zakat zahab wal fiddah. Zakat emas dan perak. Kedua adalah zakat mu'adan wal riqaz. Itu adalah zakat galian ataupun zakat yang harta yang kita dapat di dalam perut bumi. Kira orang boleh andaikan macam apa orang panggil? Harta karun. Kalau orang jumpa harta karun, so macam mana mau kira? Kita kira mengikut zakat mu'adan wa riqaz. Zakat yang ketiga adalah zakat urud tijarah, tentang zakat-zakat perniagaan. Keempat adalah zakat zuru'u wal thamar, iaitu zakat pertanian dan tanam-tanaman. Dan zakat umum yang besar terakhir adalah zakat al-an'am, iaitu zakat binatang ternak. Binatang. Ada berapa jenis binatang yang boleh diternak lah pula, yang boleh dizakat? 3. Apa dia? Unta, kambing, lembu. Okey. Kalau kerbau? Kerbau pun salah satu jenis lembu. Okey, good. Jadi 3 tu je. Kalau ayam ke, itik ke, ayam memang binatang ternak tapi tak boleh dizakat. Boleh dizakat, masuk dalam zakat tijarah. Kalau orang tu buat perniagaan ayam, kiranya dia menternak ayam, bisnesnya bisnes ayam. Jadi macam mana dia mau bayar zakat? Kan dia tak boleh dibayar zakat berdasarkan ayam, tapi berdasarkan pergi kepada zakat tijarah, bisnes. Dia kena juga bayar zakat, tapi bukan zakat binatang, tapi zakat perniagaan. Okey, kita go pada zakat yang pertama untuk hari ini, iaitu zakat zahab wa fiddah. Okey, tapi sebelum kita pergi,
belajar tentang zakat itu, kita kena tahu kenapa kita perlu zakat kan. Kita terus pergi kepada hikmah pensyariatan zakat. Kenapa kita perlu berzakat sedangkan zakat perniagaan-perniagaan itu mendatangkan untung kepada kita. Kenapa kita perlu? Salah satu zakat itu, salah satu apa? Ya adalah kewajipan dan dia menggalakkan kita untuk berzakat, untuk menolong orang ramai. So hikmah terbesarnya dalam Allah mensyariatkan zakat ini adalah yang pertama, tatahir min syahwah tazkiyatul linnafs min hubbud dunya, iaitu kita dapat membersihkan dari sifat kedekut. Min syahah, syahah ni adalah sifat kedekut ataupun bakhil. Wa tazkiyatun nafs, dan kita membersihkan, menyucikan diri kita ni daripada terus mencintai dunia. Manusia kan, selagi dia tak pernah puas dengan harta yang dia miliki. Semakin dia kaya, semakin dia rajin berusaha untuk terus jadi kaya. Untuk kaya. Dia tak pernah rasa macam cukuplah duit aku sampai sini je. Tak. Manusia tidak akan bersifat seperti itu. Semakin boleh dia buat duit, semakin itulah dia banyak mencari duit. Jadi apabila dia tidak Allah tidak mensyariatkan untuk dia membahagikan duitnya, so dia akan semakin lupa ataupun tenggelam dengan dunia. So dengan zakat kita boleh membersihkan diri, mengikis perasaan itu, supaya kita punya hati itu tidaklah sehitam-hitamnya, sebab kita lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. So hikmah yang kedua adalah tadrib 'alal infaq, iaitu melatih diri kita untuk memberi dan bil ihsan bil ghair, untuk memberi, untuk kita berasa ihsan ataupun meletakkan diri kita kepada orang itu, menolong orang, menjadikan kita manusia lebih baik. Yang ketiga adalah kita bersyukur ke atas nikmat yang Allah bagi. So kita punya zakat itu adalah tanda syukur kita kepada nikmat yang Allah bagi. Keempat adalah harta-harta yang kita cari, kadang-kala kita sedar atau tidak, ada hak orang yang kita ambil, ada riba yang kita terbuat, sedar atau tidak. Jadi Allah membantu untuk kita tu memakan harta-harta itu ataupun hasil-hasil yang halal. Jadi dengan bersedekah, ia akan menambah keyakinan kita pada rezeki yang Allah bagi, rezeki yang kita cari, bahawa yang masuk dalam tubuh kita tu tahir, suci. Dengan yakin kita tahu yang harta ataupun makanan ataupun rezeki yang masuk dalam jasad kita itu adalah harta yang halal dan suci, dan kita punya hati itu terpelihara, diri kita terpelihara. So ibadah, perjalanan hidup kita insya-Allah akan smooth, orang bilang, dijamin. Okay, dan seterusnya adalah mujlabah lil mahabbah tanmiyatul ikhwah. So dengan kita memberi zakat, kita sudah kaya atau kita sudah ada duit. Jadi bila kita membagi pada orang, seorang itu akan menggunakan zakat kita untuk membangun dirinya. Jadi umat Islam secara sedar atau indah berkembang maju bersama-sama. Tidak ada lagi istilah orang Islam miskin tetap miskin, kaya tetap kaya. Tidak. Jadi Islam itu adalah kebersamaan. Jadi apabila kita punya rezeki yang lebih, kita kongsi kepada orang. So dalam masa sama, orang yang asalnya tidak ada modal, hidupnya susah ke apa ke kita nak tahu, tapi dengan zakat yang kita bagi, kita boleh tubuhkan ataupun kita boleh bantu dia supaya Islam itu secara totalnya berkembang bersama-sama. Okay, seterusnya adalah tanmiyatul iqtisadul mujtama. Kita dapat mengembangkan iqtisad, ekonomi masyarakat. So apabila ekonomi negara kita tu ataupun orang-orang Islam itu maju, dalam arti kata yang lain, kita adalah Muslim atau Islam adalah agama dan negara yang maju dari segala sudut.
tidak ada kemiskinan, tidak ada kedhaifan. Semua tu tidak akan berlaku kalau tidak ada istilah bantu-membantu. Jadi zakat ini adalah salah satu ya Allah gariskan untuk kita menjamin al-dhimanul ijtima'i, iaitu menjamin sosial masyarakat. Kenapa di sini dia menjelaskan dhimanul ijtima', iaitu menjamin sosialiti masyarakat. Okey, apabila tidak ada orang susah, bermakna tidaklah ada jenayah ataupun kuranglah kadar jenayah dalam masyarakat. So apabila tidak ada orang yang miskin, tidak adalah niatnya untuk mencuri, tidak adalah keterpaksaan dia dalam membuat jenayah, sebab hidup dia serba cukup, kita sama-sama membantu. So bila semua ini kita jalankan bersama, zakat itu dijalankan, semua orang saling bantu-membantu, so masyarakat kita akan terjamin sihat, selamat dan bahagia, dan kita bolehlah fokus kepada ibadah dalam mengejar akhirat pula. Seterusnya adalah sidul hajatul sa'fa'ul muhtajin, iaitu memenuhi keperluan golongan orang yang dha'fa, orang yang lemah dan memerlukan. So, dan akhir sekali, hikmah masyarakat masyru'iyatul zakat adalah taqarrub, dapat merapatkan tafawutan, iaitu jurang di antara anggota masyarakat. So tidak adalah istilah orang yang kasta rendah, kasta tinggi, orang kayangan, orang miskin, orang miskin, begitulah. So semuanya dalam keadaan sama rata. Jadi tidak adalah istilah dengki-mendengki orang yang teraniaya, dan apabila kita menjalankan syariat Allah dengan betul. Okey, setelah kita dengar hikmah semua, barulah kita pergi. Barulah kita boleh mengikhlaskan ataupun mempelajari dengan yakin kenapa kita perlu berzakat. Yang pertama, zakat yang kita sentuh adalah zakat zahab wal fiddah, iaitu zakat emas dan perak. Okey, emas mungkin secara total kita pernah nampaklah. Fiddah, perak, siapa pernah tahu? Ataupun ada barang-barang perak di rumahnya yang berharga, adakah? Yang kamu pernah terlintas fiddah yang berharga, apa dia? Ada yang pernah? Macam ada. Tiada, Ustazah. Ada? Di Ciling? Barang kemas kalau lah. Barang tu kemas pun ada? emas ada juga, tapi perak juga. Oh, emas. Oh, Emas ada, perak. Kamu dah pernah tahu pasal perak ni? Aduh. Emas, duit Ciling kita kan dalam bentuk apa? emas perak. Shilling, perak. Okey, siapa pernah dengar Ya. perhiasan dari silver? Pernah. Silver tu apa? Perak. Risau. Apa? Okey, mungkin kalau macam Saza orang yang allergic ataupun tidak memakai memakai perhiasan dari emas. Sebab allergic. Sekarang Saza dah pernah lagi lah, sudah agak tua-tua ni. Dulu memang dah dapat lah, siapa yang perak-perak je. Kan ada kan yang orang cakap emas putih. Emas putih itu adalah silver. Ataupun kalau orang kahwin kan, dulang-dulang orang dulu kala tu ada kan, dulang perak tu ataupun kalau orang yang makan pinang, ada kan dia punya dulang pinang tu. Kalau orang-orang dulu ada. Kamu pernah nampak ke tu? Pernah. ada di Ingat rumah. macam besi biasa je Saza. Ada. Itu ada kan? Itu perak tau. Kalau dijual berharga tu. Itu yang asli dan besi tu. Itu perak tu. Okey, kita pergi. Tarif.
Ta'rif emas, zahab emas wa fiddah, iaitu zakatnya. Maka maghrubain amaliyah lil isti'mal, iaitu sesuatu yang ditempa ataupun yang dibuat sebagai mata wang dalam muamalat seharian, ataupun kana sabai, ataupun kedua-duanya dalam keadaan bijih. Okey, saya pernah nampak bentuk asli emas. Saya pernah tahu macam mana aslinya emas tu. Berbentuk apa? Macam Ada yang batu pernah- je kan Ustazah? Macam apa Kamaria? Macam batu biasa je kan? Yes, betul. Macam batu yang kecil-kecil. Selalunya di mana orang cari emas? Kau pernah nampak tak dokumentari orang cari emas? Di lombong emas. Di air. Di air, di lombong emas. Lagi. Kalau orang cari diamond di mana? Bukit. Bukit. Di lombong juga ada. Alah, kalau kamu main game, di mana selalu dia gali-gali emas? Bawah tanah. Tanah kan? Kalau dalam game pun dia ada macam mana? Okey, jadi selalunya emas, perak, diamond berada di kawasan lombong berdekatan yang ada gunung berapi. Sebabnya ada dalam kimia kan, macam mana terbentuknya atom-atom itu. Itulah, siapa nak tahu. Selalunya adalah okey, aukana tabarrayin. Okey. Ataupun kedua-duanya digunakan sebagai dari biji. Waktu sama aidan binukdain, dan digunakan juga kedua-duanya atau dikenali kedua-duanya sebagai nuqud, iaitu duit ataupun mata wang. Seterusnya, dalil minal kitab. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in kathirun minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladhina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Okay, maksudnya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya kepada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azabin alim, azab yang pedih. So di sini nampak dan jelas Allah sebut bahawa apabila kita memiliki emas dan perak, wajib untuk kita berzakat. Sebab kalau kita tidak berzakat, Allah sendiri mengatakan manusia-manusia itu akan mendapat azabin alim, azab yang pedih. Okay, ini adalah dalil wajibnya zakat zahab, zakat emas. Okay, dalil minal sunnah. Dalil ini panjang, tapi ini adalah saya pendekkan sikit untuk dapat poin yang mungkin poin pentingnya lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sahabat zahab wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumil qiyamah. Daripada Abu Abdizar. Okey. Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan darinya adalah haknya, iaitu zakat, kecuali apabila berlaku hari kiamat. So maksudnya kena tidak boleh berhenti selagi mana kita memiliki emas untuk membayar zakat kecuali telah berlaku hari kiamat. So maksudnya tidak ada pelepasan. Contoh, tahun ni aku sudah bayar zakat, tahun depan nak bayar lah. Tak.
selagi mana kita memiliki emas dan perak tu, selagi itulah kita membayar zakat sehingga yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Tidak ada pelepasan secara, maksudnya tahun ni habis dan dah. Dia sepanjang hayat kita selagi kita memilikinya. Dalil sunnah itu tadi, itu lebih menjawab pertanyaan sampai bila kita membayar zakat emas. Okay. Dalilnya adalah tadi, sampai sepanjang kita memilikinya sehinggalah hari kiamat. Itu tempoh dan itu dalil yang tadi. Dalil itulah dalil hadis tadi. Okey, tapi macam mana kita mau tahu zakat emas yang kita ada itu perlu dizakat atau tidak? Berapa banyak? So kita tengok kepada syurut wajibnya zakat dan fiddah. Okey, yang pertama, pemilik emas itu perlulah orang Islam. Orang kafir yang memiliki emas biarpun berpuluh-puluh kilo, dia tidak wajib untuk membayar zakat. Tidak kisah adakah dia kafir zimmi atau harbi. So, orang Islam sahaja yang wajib bayar zakat. Kedua, emas yang dia miliki itu adalah pemilikan memang haknya secara total. Tidak ada zakat kepada harta yang diwakafkan. Contoh, dia dapat emas itu daripada wakaf orang. Jadi emas yang dia dapat tu wakaf dari orang, tidak boleh dizakatkan. Ataupun emas itu adalah, kalau emas dia jumpa dan jadi miliknya, itu dia perlu zakat. Tapi kalau emas yang dia dihadiahkan perlu zakat. Tapi kalau emas orang wakafkan kepada dia, tidak perlu. So ataupun emas tu dia miliki tapi masih bayar ansuran, itu pun tak perlu lagi, belum lagi boleh dizakatkan. Sampailah emas tu betul-betul dia punya 100%. Kalau emas yang dia kongsi kakak sama adik pun tak boleh. Dia mesti zakat emas tu dia punya sendiri. Okey, yang ketiga adalah emas itu hendaklah ghair hulli. Bukan harta atau barang perhiasan. Man lam yakun baligan min kathira ila hadal sirqah fi urufun nas. Okey. Orang yang memiliki harta perhiasan ataupun dia ada barang emas tapi tidak melebihi had keterlaluan ataupun hudud sirqah fi uruf ataupun tidak melebihi uruf manusia. Uruf tu adalah kebiasaannya kita di Malaysia. Okey. Macam mana emas yang melampaui batas, si pemakai yang melampaui batas? Cuba Saya bagi contoh. Ada satu selebriti yang memakai emas secara berlebihan ataupun di luar uruf, di luar kebiasaan kita. Siapa dia? Contoh sahaja. Siapa? Datuk Seri Vida. Okey, Datuk Seri Vida. Okey, saya bukan menghina atau apa. Saya faham mungkin dia pakai tu untuk tunjukkan sebab dia jual emas dia. Tapi di sini pemakaiannya bolehlah dikatakan sebagai melebihi uruf kebiasaannya manusia. Kebiasaan kita lah, tapi sebab dia memilikinya. Jadi normal lah kan. Kita faham mungkin kita bersangka baik dia menjual, tapi saya mau ambil sahaja sebagai contoh yang dia ni adalah cara pemakaian emas yang dia buat ni, itu adalah orang cakap
di luar kebiasaan manusia, di luar kebiasaan kita setempat. Okey, contoh ni. Ustazah Syariah sudah contohkan. Okey, tengok saja dia punya cincin. Besar betul. So, itu adalah di luar norma kebiasaan kita. Biasa orang pakai cincin damit je kan, ataupun kecil je. Endahlah penuh habis, tapi sampai sebesar-besar itu. Okey. Apabila orang itu memakai melebihi uruf atau seperti Datuk Vida, tapi saya percaya dia akan bayar zakat lah dengan dia punya emas yang dia pakai. So apabila si pemakai memakai macam tu, ini adalah lebih ataupun di luar uruf kebiasaan kita. So dia wajib keluarkan zakat. Kalau pakai biasa-biasa saja enggak. So itu yang dimaksudkan di luar kebiasaan manusia. Syarat yang seterusnya adalah kamalun nasab, iaitu cukup nasab ataupun cukup haul. Okey, dalam gambar yang saya tayangkan itu, ini adalah perak. Silver pun ada dijual dalam bentuk macam ni. Silver pun agak berharga juga, tapi tidaklah semahal emas. Okey, hendaklah mencukupi nasab. Apa nasab yang dia maksudkan? Nasab untuk zahab ataupun emas hendaklah ashurun dinaran, 20 dinar ataupun 85 gram min zahab, 85 gram daripada emas. Maksudnya emas yang kamu miliki tu, tapi bukan emas ini ya, bukan emas yang kamu pakai. Maksudnya kamu tahu tak sekarang ada orang simpan gold bar. Gold bar yang macam ni lah, bar macam ni. Ataupun koin-koin emas. Ada kan? Kamu pernah dengar kah? Siapa pernah dengar? Pernah kan? Tahu kan? Apabila kamu memiliki itu, okey. Ataupun kamu ada simpan. Mana tahu ada family kamu atau kamu memang sudah start simpan daripada zaman muda. Kamu ada simpanan emas. Okey, apabila kamu ada simpanan emas, adakah yang buat? Tak ada sudah. Tak mampu. Kecil tu Ada ke? kan? Yang kecil tu ke? Ya, yang kecil tu. Gold Ada. bar ataupun apa namanya? Gold bar ke? Gold bar ataupun gold coin ke? Ni kejap. Maksudnya Yang ni. Hukum Yang Melaka. bukan yang besar tu. Yang ni. Yang Ini hitam. gold bar ni. Yang tu macam tu kan ada. ada kan orang simpan. Ada. ada. Sekarang kan banyak ni ni. Ni yang koin-koin ni macam ni. Itu kalau kamu ada simpan ini, itulah. Dah tahulah, Susah pun belum beli lagi ni. Mahal bang. Nantilah. Satu koin ni kan, satu koin kecil ni, dinar gold bar ni 1,000 lebih. Yang gold bar ni ada yang ratus-ratus. Apa? Tak, Mirul cakap dia ada tadi. Amirul ada? Wow. Ada. Ya. Okey, bagus tak kalau kamu simpan. Lagipun mampu je. Yang gold bar tu murah kan, ratus-ratus. Ya kah? Kamu beli yang mana? Warna hitam tu. Oh, yang warna hitam. Tengah-tengahnya emas tu. Okey. Jadi kalau cukup kamu punya gold bar tadi tu, tengok harganya. Adakah Ashurun dinaran? Ashurun dinar cuba sekarang. Berapa ratus ringgit? 20 dinar tu. Cuba convert. 20 dinar ke duit Malaysia sekarang. Berapa ratus? Cuba convert. Kamu try convert. Dapat tak? 274. 274 dinar. Tapi dah ingatlah dinar apa. Cumanya dinar, bukan dinar Jordan ni, dinar apalah. Kali gila.
ataupun 85 gram daripada emas itu. So 200 lebih ataupun 85 gram emas. Sazan, kalau kamu ada 85 gram emas ataupun ada emas yang berharga 20 dinar dan tidak dipakai, maksudnya bukan perhiasan, maksudnya wajiblah untuk dizakatkan. Seterusnya, sini. Okay, seterusnya adalah untuk pemilik silver ataupun emas putih ataupun perak. Hendaklah perak itu berjumlah atau sama nilai dengan niatan darham 200 darham atau bersamaan 672 gram daripada fiddah itu. Okay, seterusnya. Okay, ini dalam gambar ni, itu adalah bentuk emas asli sebelum dia diolah menjadi apa-apa. Okay, syarat yang terakhir itu hendaklah cukup haul. Anta baqa maliki ya fi yad sahib qamariyah hijriyah kamaliyah. Okey, maksudnya orang yang memiliki emas tadi hendaklah cukup 345 hari dia memiliki emas tadi. Selepas cukup barulah dia boleh menzakatkan emasnya. Kalau tidak cukup setahun, maksud dia tidak boleh menzakatkan emasnya. Kalau si Amirul tadi sudah cukup 1 tahun, okay, nanti barulah dia kira berapa jumlah emasnya perlu dizakat atau tidak. Okey, slide yang saya bagi ni ada dalam Google, dalam quizzes class. Ada saya bagi. So dalam quiz, dalam lesson ni, selepas ini tengok slide ini. Okey, ada kadarnya. Kadar zakat zahab wa fiddah adalah sebanyak berapa persen daripada zakat itu yang kamu perlu, hanyalah sebagai rubu' asyar ataupun 2.5% sahaja daripada jumlah harga emas tadi. Barulah kamu zakatkan. Cuma 2.5% sahaja. Tidak banyak. Macam mana kita mau tahu? Okey, tengok ni. Dalam slide yang Seza ada lampirkan slide ni dalam Google, dalam quizzes class, kamu boleh on. Nanti kamu boleh kira zakat sendiri sebab ada linknya ni, kamu open lah. Tapi hari ni kita akan open dulu lah. Okay, open new. Okay, kita tengok kita kira. Ini adalah kalkulator zakat emas yang bawah mawib. Sekejap loading. Okey. Zakat emas. Katakanlah kita beli emas itu pada tahun 2019. Kira cukup haul sudah. Katakan ni 2021. Okey, 2021 harga emas semasa tengok di sini, nilai uruh 2021 adalah 800 gram. So maksudnya apabila kita punya emas yang kita miliki itu lebih daripada 800 gram, barulah boleh dizakatkan. Selagi tidak sampai 800 gram, dia tidak perlu dizakatkan. Okey, tengok di sini harga emas semasa. Sekarang 1 gram emas berharga RM238.81. Cuma 1 gram. Siapa pakai gelang emas? Siapa pakai emas? Okey. Kamu tengok emas kamu tu paling-paling lah 11 gram ataupun 10 gram. Jaranglah 2-3 gram. Betul tak? Pernah dengar kalau pergi kedai. Pernah dengar pergi kedai, okey?
Siapa yang ada emas di tangannya, okey, ataupun dia ada family-nya atau dia memang ada memiliki emas, okey. So ketahuilah bahawa hargailah mahal. Okey, tengok ni. Macam mana kamu mau kira? Katakan kita kiralah. Okey, sekarang kita beli emas. Katakan beli emas pada tahun 2019. So cukup haul lah 2 tahun sudah. Okey, berapa emas yang kamu mau kira ni sekarang? Berapa andaian? Berapa gram emas kamu mau rasa ni? Mau berapa gram? Oh, 10 gram? Zul minta 1 kilo lah. 1 kilo. Okey, kita katakan 1 kilo emas. 1000 gram. 1000 gram emas. Pakai ke enggak? Yang kamu Tidak. simpan ke yang kamu pakai? Simpan. Okey, kita simpan. So, 1,000 ataupun 1 kilo emas bersamaan 10, 100 ribu, 10,000, 100,000. 100,000, 164,330 ringgit nilainya. 1 kilo emas sekarang bersamaan 164,330 ringgit. So, jumlah zakat yang cuma perlu dikeluarkan daripada itu hanyalah berapa tu? Cuba kira. 4,108. Berapa tu? 108 ringgit. 4,108. 4,000 108. ringgit. Banyak atau tidak? Banyak untuk saya. Banyak. 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 Boleh lah. Sedangkan kamu ada banyak. Kamu ada 100,000 tu. Usaha kamu cuma zakatkan 4,000. Banyak mananya. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Ya, kamu ada 1,000 gram emas. So, harga emas tu 100,000. Lepas tu zakat yang kamu keluarkan cuma 4,000. Oh, boleh ya, Pak? Enggak, Mek? Boleh lah. Kalau dah dekat lah. Okey, jadi cuma 2.5% sahaja emas yang perlu kamu keluarkan. Sebenarnya 4,000 lah. Okey. Ni apps ni nanti kamu tengok, kamu boleh buka dalam quizzes lesson ataupun dalam yang saya lampirkan dalam quiz kelas. Lepas tu kamu bolehlah kira, explore sendiri berapa zakat yang kamu keluarkan. Kalau kamu ada berapa ratus, ada berapa ratus, ada berapa ratus. Okey. Next slide adalah tentang maklumat idhafah. Ini tugasan untuk kamu explore dan baca nanti. Okey, zakat emas terbaru ataupun orang cakap produk-produk terbaru ataupun program-program yang manusia punya zaman sekarang yang moden. Jadi kamu kena baca dan simpulkan ataupun ringkaskan dan explore sendiri, kiraan sendiri. Okey, tengok ni. Dalam ini kita ada beberapa kiraan emas. Macam mana pengiraan emas secara manual. Dia punya berat emas yang dipakai, darab harga semasa, darab 25% kadar emas. Itulah zakat yang perlu dibayar. So dalam ini adalah tugasan untuk kamu baca dan fahami secara semua sekali. Emas yang pengiraan emas yang dipakai, emas yang disimpan. Dan ada juga sekarang adalah emas pelaburan. Pelaburan secara emas fizikal atau akaun emas ataupun emas yang alam maya. So ini adalah tugasan untuk kamu. Baca dan fahami. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Sebab kelas kita telah berakhir di sini. Untuk zakat Hello lah.
satu keluarga ini orang ada emas, tapi orang nggak bayar zakat pakai emas gitu. Sebab tadi nggak tahu satu hari nanti keluarga orang nggak mampu sudah jadi orang bayar emas tu ke duit. Tapi dorang nak mau bayar zakat. Orang bayar zakat pakai duit lah gitu. Orang nggak pakai emas. Oh, boleh. Maksudnya dorang cuma bukan emas tu tidak dikacau, tapi kita gulurkan duit kita untuk mewakilkan zakat itu, mewakilkan emas itu. Begitukah maksudmu? Jana? Boleh dibuat macam tu. Jadi emas tu tetap tersimpan tapi kita mengulurkan duit kita mewakili emas yang kita simpan. Boleh. Tapi jumlahnya hendaklah menepati jumlah syariat lah. Okey, ada lagi pertanyaan? Ada apa-apa pertanyaan tentang zakat emas? Tiada. Sudah. Record. Sudah. Ya. Contohlah kan kalau Ya. kita beli emas, lepas tu tiba-tiba kita kalau kita gadaikan emas tu kita dapat duit yang kalau kita beli emas tu balik tak? Cuba ulang. Harga yang sama. Apa kita gadaikan emas? So nanti kita dapat duit yang sama dengan harga dia ke atau tidak? Oh, okey. Masa kita gadai tu ikut harga emas masa transaksi tu berlaku lah. Biarpun masa kita tebus tu emas tu sudah naik. Tak, kita cuma bayar pada permulaan kita punya deal. Bukan ikut berat lah. Macam berapa gram? Ikut berat dan kan harga emas kan turun naik kan. Oh. Jadi kalau kita deal gadaikan emas tu pada tarikh ini berat emas ini. Okey. Nanti lepas 3 bulan kita tebus kan harga emas pada hari yang kita tebus tu kan berbeza kan. Tapi tebusan kita adalah pada harga yang kita deal sebelum ni. Dia tidak berubah. Kalau gadaian emas lah. Jadi resip Okey emas tu dah. mesti sentiasa ada lah tu. Ya, kena simpan lah. Kena ada. Kalau arahnu kan selalunya begitu. Sama. Ada apa-apa lagi? Ya dah. Ya.